Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurnia kasih sayangnya. Dapat sama-sama kita bertemu pada kuliah duha online di Surau An-Nur Fasa 3E Seremban Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan yang diadakan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, dan tabi'in doa kepada mereka, dan tidak lupakan doa kepada kita semua yang sedang berhadapan dengan wabak pandemik, macam-macam ujian kehidupan yang dihadapkan di hadapan kita dan sahabat-sahabat yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Xinjiang, di Kashmir, di Afrika, di seluruh dunia, agar kita semua diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan, dan sekaligus kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang diuji adalah demi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bagi yang hadir pada pagi ini, kepada Lin Mazlin daripada Johor Bahru, masya-Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hakak Harun Niza daripada Perak, terima kasih kepada Sungai Perak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Zulkifli, kepada Puan Hajah Asimah Madali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Best Hunters, waalaikumsalam, masya-Allah, terima kasih nama Best Hunters. Kepada Teacher Permata Asma Zuraida, Yusliza, salam, masya-Allah, terima kasih di atas kehadiran. Jangan lupa tekan button like dan share. Mewakili barisan AJK Masjid, saya AJK Surau mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada akaun surau, iaitu Bank Islam 0501 2010 053038 untuk sebarang aktiviti pengimarahan, pembangunan surau, apatah lagi aktiviti pengimarahan surau, insya-Allah. Kita menyambung kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin, kita menyambung kitab Minhajul Abidin pesanan Imam Al-Ghazali dalam bab rintangan. Hidup kita mesti ada rintangan. Sebagaimana kita tengok anak-anak muda suka pergi ke gymnasium. Betul ke gymnasium? Gymnasium. Kan gym tak boleh buka lagi. Diberikan penangguhan dulu, bergantung pada tempat, ikut fasa. Dah boleh buka ke? Dah boleh buka. Gym dah boleh, di Selangor dah boleh buka. Di Negeri Sembilan, wallahualam, saya tak tahu. Di Negeri Sembilan rasanya dah boleh buka dah kot gymnasium. Sebab apa anak muda pergi gymnasium? Untuk angkat besi, contoh. Terima kasih pada Kak Zahdi. Tengok di grup WhatsApp, kita tengok anak muda pergi ke gymnasium, dan kita tengok orang pergi gym angkat besi, angkat bebanan. Untuk apakah mereka angkat bebanan? Orang angkat bebanan, tuan-tuan, adalah untuk jadikan badan itu kuat. Terima kasih pada Siti Maisarah, Kak Best Hunters, terima kasih Adik. Orang pergi ke gym untuk angkat besi. Sebab apa untuk angkat besi? Untuk menghasilkan badan yang kuat. Jadi begitulah manusia perlukan rintangan untuk menghasilkan badan yang kuat. Terima kasih pada Syuhada Adah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia perlukan rintangan untuk menghasilkan badan yang kuat. Sama jugalah iman. Iman perlukan ujian untuk menjadi kuat. Baik. Jadi kita masuk bab rintangan pada pagi ini, iaitu rintangan yang kita bicarakan sebelum ini. Rintangannya ada 3. Rintangannya ada 3. Yang pertama, dunia dan isinya. Itu rintangan kita. Nak mencapai redha Allah, nak dapat syurga Allah, maka rintangan yang pertama, dunia dan isinya. Macam mana kita nak hadapi rintangan ini? Yang pertama, ibadat yang lurus dan banyak. Dia ada beberapa rintangan. Rintangan yang pertama, dunia dan isinya. Macam mana nak hadapi rintangan itu? Kata Imam Ghazali, yang pertama, ibadat yang lurus dan banyak. Maksudnya kita fokus pada ibadat dan kita maksimumkan ibadat, jadi kita akan nampak dunia kita kecil saja. Fokus kita untuk banyakkan ibadat, Jadi kita tak fokus dunia yang menjadi rintangan kita untuk menghadapi rintangan itu. Kita tak nampak dunia itu besar, kita nampak ibadat itu yang lebih kita utamakan. Jadi itu cara, kata Imam Ghazali, untuk berhadapan dengan ujian kehidupan dunia. Satu. Yang kedua, cara nak berhadapan dengan ujian dunia ini adalah zuhud dan tingkatkan kualiti amal. Dengan kita berzuhud dengan dunia, maka kita akan
fokus kepada akhirat. Zuhud ni maksudnya qanaah. Qanaah ni membawa erti berpada-pada. Terima kasih pada Puan Aisyah Ahmad Sab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpada-pada. Qanaah bil qalil, kata Sayyidina Ali bila ditanya tentang takwa, dia kata apa? Ar-ridha bil qalil ataupun qanaah bil qalil, berpada-pada apa yang ada. Kan semalam saya bicarakan dalam kitab Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, Nabi SAW menyebut orang yang fokus kepada akhirat, ya, hartanya akan sentiasa banyak walaupun sikit. Dan orang yang fokus kepada dunia, hartanya sikit walaupun hakikatnya banyak. Waalaikumsalam semua yang hadir. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam kitab Sakaratul Maut, pesanan Nabi SAW yang dibawa oleh pengarang kitab, bagaimana manusia ini akan nampak dunia ini sebagai sampingan, ataupun dia akan tak nampak, maksudnya mengambil akhirat sebagai sesuatu yang lebih serius. Jadi kalau orang yang nampak akhirat, dia akan nampak dunia ini cukup, walaupun hartanya pada ketika itu mungkin sikit hartanya, dia rasa cukup. Banyak. Berbeza dengan orang yang nampak dunia, dia akan nampak hartanya sikit walaupun pada hakikatnya banyak. Gitu. Sebab dia sentiasa membuat perbandingan dengan orang yang lagi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Aisyah Syah. Ya, orang yang selalu membuat perbandingan harta duniawi, dia tidak akan rasa pernah banyak hartanya. Dia akan pandang orang yang lain banyak lagi duit. Orang lain ada kereta, aku ingatkan aku pergi beli kereta Serena ni dah cukup dah. Tiba-tiba orang lain beli Alphard ataupun Velfire. Jadi kalau dia bandingkan Serena dengan Velfire, memang dia tak senang duduk. Lepas sebab Serena tu lagi besar dia punya sisinya, lagi besar dia punya bentuk rekaannya. Tapi dari sudut manfaat, Serena dengan Velfire sama, kerana 7 seater, 6 seater, 6 orang boleh duduk. Nampak? Jadi kalau kita buat perbandingan dunia, kita akan rasa macam kita akan kecil hati. Sedangkan memiliki kereta Serena tu pun orang dah, wow, Serena. Orang lain pakai kereta Proton, tak nampak ke Serena. Nampak tak? Jadi orang yang pandang akhirat, dia akan merasakan harta yang ada ni sudah pun banyak, walaupun pada hakikatnya tak adalah banyak sangat. Berbanding dengan orang yang pandang dunia, dia akan rasa harta dunianya sedikit, walaupun pada hakikatnya dah banyak. Sebab dia sedang membuat perbandingan duniawi dengan orang lain, yang mana perbandingan itu adalah perbandingan yang tak sama langsung, kerana rezeki kita lain-lain, catatan kita lain-lain, perjalanan hidup kita lain fokusnya. Maka pengarang kitab kata Imam Ghazali, para ulama membahagikan zuhud ni kepada dua. Yang pertama, zuhud yang mampu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, zuhud yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia. Ada zuhud yang kita tak dapat laksanakan. Zuhud yang mampu kita lakukan, yang pertama adalah tidak memfokuskan kesenangan dunia yang tidak dimiliki. Ada zuhud yang mampu kita lakukan, iaitu jangan difokuskan kepada dunia yang tidak dimiliki. Maksudnya kita fokus pada yang kita ada lah. Kita fokus apa yang kita ada, syukur pada apa yang ada. Bila kita syukur apa yang kita ada, dan kita tak rasa nak kepada sesuatu yang kita tak mampu nak capai, maka kita akan lebih fokus kepada akhirat. Kita akan nampak dunia ni alahai, dah ada dah pun, ya tak? Itu kaedah cara kita nak mengalahkan dugaan yang seringkali memujuk manusia. Yang kedua, membahagikan kesenangan dunia yang dimiliki. Dahlah kita miliki dunia, kita bagi pula pada orang. Itu cara kita nak menilai dunia, untuk letakkan dunia ini sebagai satu rintangan yang kecil. Kita dapat dunia, kita suka, kita bagi. Itu yang dilakukan para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka kaya dengan mengkayakan umat. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat Nabi SAW, mereka kaya. Tetapi mereka kaya bukan mereka kaya untuk diri sendiri. Mereka kaya dengan mengkayakan sahabat, mengkayakan umat, dengan mewakafkan harta mereka, dengan infak yang banyak. Mereka tak bermewah dengan hidup mereka. Ini cara pemikiran sahabat yang mungkin kita perlu perhalusi lebih dalam.
Sebab sahabat, yes, kaya, tapi mereka tak ubah cara hidup mereka, mereka ubah cara infak mereka. Mereka berwakaf, mereka tingkatkan kualiti zakat, sedekah. Kalau tidak tuan-tuan, takkanlah Masjid Nabawi itu, tanah tu sebesar-besar tu. Itu infak Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar. Ya, dalam perang Tabuk, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bagi banyak, Sayyidina Osman bagi banyak harta mereka. Jadi harta yang dimiliki, kita akan jadi kaya kalau kita mula berinfak. Terima kasih pada yang hadir, Puan Zulina Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa program dari wanita untuk wanita pada 1 hari bulan nanti pukul 6.40 pagi bersama Ustazah Muzayyanah, masya-Allah. Terima kasih pada surau An-Nur kerana menaja ataupun menganjurkan aktiviti-aktiviti keagamaan. Ya, jangan lupa pada 1 hari bulan 6.40 pagi bersama Ustazah Muzayyanah. Ya, dan pagi ini bersama dengan saya dahulu. Gitu. Ustazah Zain dengan saya ni samalah, kami masuk TV Ijrah, datang kuliah apa di masjid sama. Ya, masya-Allah. Terima kasih. Itu guru saya tu, Ustazah Zainah tu, guru saya, masya-Allah. Allahu akbar. Ya, betul. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, cara kita nak berzuhud, kata pengarang kitab, yang boleh kita lakukan, tidak mengkehendaki tidak meletakkan dunia dalam hati. Tidak meletakkan dunia di dalam hati. Gitu. Terima kasih pada Puan Rosna binti Umar. Cara untuk zuhud pada dunia, kata Imam Ghazali, jangan letakkan dunia itu di hati. Maksudnya tidak ada hubbud dunia. Pernah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, Nabi beritahu, kalian akan diserang satu penyakit, akan datang satu masa di mana manusia, orang Islam ni dikerumuni oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana orang-orang yang lapar sedang mengerumuni makanan di tengah-tengah. Maka sahabat berkata, adakah kami sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Adakah dengan sebab kami sedikit maka kami dikerumuni oleh musuh-musuh Islam? Maka Nabi kata, tidak, bal antum kathirun, kalian banyak, tetapi kalian kal ghutha, seperti buih-buih. Bila mana banjir datang, bila air sekali bah di pantai, habis buih pun hilang. Kerana kata Nabi SAW, kalian diserang satu penyakit, iaitu penyakit wahan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Wahan itu adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan kepada dunia dan bencikan kematian. Allahu akbar. Sebab itulah orang yang meletakkan cinta dunia ni, maksudnya tidak melepaskan, ya, dia tidak mahu melepaskan, tidak mahu berkongsi, dan bahkan dia simpan. Ya, begitu macam kita simpan emas. Kita simpan emas itu apa? Kita simpan emas, kita tak tayang ke orang, kita simpan, takut sayang. Pakai pun setahun sekali je untuk elak zakat. Teruk benar orang yang pakai emas nak elak zakat ni. Geram terus. Ada gitu. Ya. Wa dalam suratul Fajr kata Kak Azhar ada sebut pasal cinta dunia, betul. Hubbul mal hubban jamman. Suka kepada harta, suka yang bersangatan. Dunia ni jangan pegang, jangan suka sangat-sangat. Kerja bersungguh-sungguh untuk bantu orang lain. Itu tak apa. Jangan kita letak dalam hati, simpan hati, kan kita rosak. Itu rosak. Maka mana ke tadi point tadi? Okey, baik. Maka zuhud, atau itu bab zuhud lah, zuhud yang boleh dilakukan. Okey. Kita nak tengok ujian yang kedua, rintangan yang kedua. Rintangan yang pertama dunia dan isinya. Rintangan yang kedua adalah makhluk Tuhan. Terima kasih pada yang hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rintangan yang kedua yang kita nak cerita dalam kitab Minhajul Abidin pesanan Imam Ghazali adalah makhluk Tuhan yang lain. Waalaikumsalam pada Puan Atikah daripada Melaka. Waalaikumsalam. Sebahagian lagi penghalang daripada ibadat adalah daripada makhluk yang lain. Tadi tu dunia, pujuk rayu dunia. Kita kalau tengok orang niaga, kita pun nak niaga. Kita tengok orang lain naik pangkat, kita pun naik pangkat. Kita rasa itu dunia lah, kita nak dunia. Tapi yang kedua, kata Imam Ghazali, rintangan yang kedua daripada makhluk Tuhan. Siapakah mereka ni?
mereka-mereka yang lain lah. Yang kata pengarang kitab, maka wajib kita meletakkan hurdle ataupun kita meletakkan signal ataupun isyarat untuk mereka tidak menguasai diri kita. Kata pengarang kitab, semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita agar taat kepada Allah, sedangkan yang mewajibkan kita agar menjauhi makhluk-makhluk perosak ini ada dua perkara. Yang pertama, kebanyakan makhluk akan memalingkan kita daripada ibadat dengan memasukkan keraguan, kebingungan dalam hati kita. Maksudnya makhluk di sini adalah di kalangan manusia, di kalangan jin, di kalangan yang digelar makhluk bukan al-khaliq, semuanya, semua, ya. Kerana mereka ini akan memasukkan kebingungan, akan memasukkan perkara-perkara yang boleh menyibukkan kita. Dipanggil penyibuk. Kan? Kadang-kadang awak ni sibuk lah. Ya, kadang-kadang kita terpaksa sibuk untuk urusan orang lain yang menyebabkan urusan kita terganggu. Kalau itu yang berlaku, maka kita cepat-cepat niatkan kerana Allah Ta'ala. Bagaimana ustaz kenyataan duit aku suka hati akulah, kata Abang Singa. Kalau kata duit aku suka hati akulah, ini memanglah duit dia suka hati dia, betul. Ada betulnya dan ada yang tak berapa tepat. Kerana tidak ada satu pun yang kita miliki adalah milik kita. Gitu. Kalau kita faham dari sudut kacamata manusia, yes, kita bekerja siang malam pagi petang dapat gaji dan kita deserve, kita dapat duit itu. Tapi kalau kita pandang dari sudut maknawinya, duit itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi bila datang daripada Allah, ada zakatnya, ada orang susah, ada kena bayarnya. Bila ada nafkah, kita kena baginya, ya, nafkah isteri kena bagi. Memanglah duit suami, habis tu takkan anak punya susu kita tak nak beli, takkan nafkah isteri kita tak nak bagi, ya. Takkan mak ayah minta duit sikit, kita tak nak bagi sikit. Kita seorang je, rumah banglo, kereta besar, kereta mewah, duit kita tu semua untuk beli kita je. Kesian bini tak dapat pun duit nafkah. Wajib suami memberi nafkah pada isteri walaupun RM10. Gitu. Kadang-kadang fikir, kata Kak Azhar, apakah halnya kedekut berbenar, bukan boleh masuk kubur, astagfirullahalazim. Betul lah tu Kak Azhar. Kadang-kadang kita ni rasa kalau kita duit kita ni habis pula kita tolong orang, tapi tahulah itu hakikatnya duit itu akan menjadi saham akhirat kita. Ustaz, adakah kita harus kerja atau tungah cek rezeki akan datang? Tungah tu apa? Tunggu ke? Tunggu saja rezeki akan datang. Tunggu. Jawapannya harus. Kita Rahma binti Abdul Rahman bertanya, perlu ke kita kerja? Jawapannya bukan perlu kerja. Kita memang kena kerja. Sebab itu arahan Allah Ta'ala. Yang salahnya kita pergi cari rezeki. Sebab rezeki itu tak payah cari, rezeki itu akan datang. Ya? Ada orang buka kedai, tapi rezekinya sikit. Ada orang buka kedai, ada rezekinya banyak. Ada orang berniaga 2 jam, habis berpuluh-puluh ribu unit produknya. Ada orang bekerja 2 bulan, yang laris produknya hanya 60 unit, 60 biji je. Nampak? Itulah beza di antara rezeki. Rezeki ini Allah akan datangkan, tetapi Allah suruh kita kerja. Ya, kalau kita tidak bekerja, maka kita minta untuk mati. Nampak? Jadi beza kita bekerja untuk mencari rezeki dengan kita bekerja kerana arahan Allah. Kita bukan bekerja untuk cari rezeki, sebab rezeki ni Allah dah tentukan. Kita bekerja atas arahan. Kita ni adalah khalifah. Kita ni khalifah, kena buat kerja. Kita ni mukallaf, ada pertanggungjawaban. Kita ni bekerja sebab apa? Sebab itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran banyak, fantashiru fil ard, kan, dan cari dan bertebaranlah di atas muka bumi. Kan? Maksudnya dengan manusia kita kena buat baik, kita kena bagi khidmat pada manusia. Ya. Jadi kita keluar kerja bukan harus lagi dah, wajib. Ya, kita tak boleh duduk saja tak nak kerja ke, malas. Malas ni berdosa, berdosa. Badan cukup sihat sempurna,
tangan, kaki semua cukup, mata segar, terbuntang mata ni, cerah, duduk depan TV, tak nak kerja. Kamu tak nak kerja ke, Man? Tak nak cari kerja ke? Malas lah, Mak. Kalau saya cari kerja, Kang, siapa pula nak menghabiskan duit zakat yang zakat bayar setiap bulan dekat saya? Ya, tak ya juga, ya, Man. Elok kita duduk tengok TV biar kita dapat zakat. Berdosa. Sekian dimaklumkan. Gitu. Geram tuan-tuan, kadang-kadang kita agihkan zakat. Orang tu dia bukannya asnaf zakat, memang dia perlu, dia perlu tak, dia sengaja duduk kat situ. Cakap, encik tak nak kerja ke? Ustaz, saya ni nak kerja apa, Ustaz? Nak kerja apa ni? Ini kedai burger, tolong meniaga burger. Alah Ustaz, malas lah Ustaz. Rasa terbakar je tengok ni. Dia tu malas lah Ustaz. Kita nak suruh dia keluar daripada asnaf zakat, yang dia seronok pula jadi asnaf zakat. Jangan sebab kita perlu rasa bangga untuk membayar zakat. Yang gitu. Kita akan semangat untuk bayar zakat. Ingat malas bukan alasan untuk terima zakat. Bila kita buat agihan zakat, kita kena screen tengok dia layak atas dasar sebab tanggungannya banyak. Dia dah kerja, tanggungannya banyak. Then it's okay. Kerja pagi sampai malam, kerja dia mungkin basuh pinggan. Dan gajinya mungkin 800. Dan okey lah. Anak dia mungkin 8 orang. Tak cukup. Memang tak cukup. Jadi kita bantu. Dan itu okey. Sebab dia kerja. Ni dah lah tak kerja. Lepas tu minta bantuan. Saya cakap, cukup sempurna ni awak tak nak kerja ke? Saya ni Ustaz. Bukan tak nak kerja. Tangan saya ni dah macam Aziz Sattar cerita bujang lapuk tu. Kerakang aku. Kalau sakit tak apalah. Kalau tak sakit itu malas. Bukan alasan untuk kekal sebagai. Suri rumah sepenuh masa tak kerja, tak apa ke Ustaz? Kerja rumah pun berlambat. Tak apa. Betul. Suri rumah yang kerja rumah, maka itu juga satu perkara yang sangat dipuji. Kerana dia membantu suami untuk bekerja di luar. Sebabkan dia uruskan rumahnya, maka suami boleh kerja di luar. Kalau suami tak boleh, kalau isteri nak kerja, maka suami wajib datangkan siapa? Mendatangkan pembantu rumah. Mendatangkan pembantu rumah. Betul Siti Atika, betul, berdosa orang yang malas bekerja. Betul. Walaupun duit dia dah banyak. Ada orang duit kaya-kaya tapi dia kerja. Ada. Dekat Taman Melawati ni ramai orang kaya-kaya. Saya panggil dia, mereka ni Batman. Batman ni bukan BAT macam Batman. Sebab malam-malam dia turun buat kerja. Malam-malam dia bawa kereta mewahnya turun. Lepas tu dia kutip sampah. Lepas tu dia pergi basuh masjid. Ada. Allahu Akbar. Bagus. Mereka ni dipanggil silent millionaire. Senyap je kaya-kaya. Mereka pun online je. Tapi saya kenal. Lepas saya imam masjid. Dia pun nak masuk masjid. Dia pun minta bantuan. Minta kenalan. Ustaz nak masuk masjid boleh? Boleh. Siapa ni? Saya duduk atas tu Ustaz. Semua datang. Jadi malam-malam mereka datang. Dia ada Batman dan dia ada Robin Hood. Batman ni dia akan keluar dulu. Kemudian Robin Hood akan ikut. Robin Hood ni bawa motor. Tapi masalah sikit Robin Hood ni sebab dia merempit motor. Batman ni bagus dah. Kan Robin Hood ni follow tu belakang, tak berapa nak bagus. Pasal dia naik motor laju-laju ramai-ramai, pusing satu taman bagi bising. Ni mak rempit lah. Robin Hood ni mak rempit. Baik. Sedangkan orang ni memang kaya. Bagus. Mereka bekerja, Ustaz, saya bekerja bukan sebab saya nak dapat duit, tak. Saya bekerja sebab saya memang kena bekerja atas arahan Allah Ta'ala suruh bekerja. Ingat. Baik, nikmat yang hurdle yang kedua, halangan yang kedua adalah datang pada makhluk, di mana makhluk ni suka merosakkan manusia. Kebanyakan makhluk suka memalingkan kita daripada ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Hatim bin Al-A'sam rahimahullah ta'ala anhu. Baik, jika demikian, sebahagian besar makhluk memang membimbangkan, malah kadang-kala menghalang kita dari beribadat. Sebaliknya, mengajak kepada kejahatan dan kebinasaan. Ini kerana kebanyakan mereka tidak mengetahui hak-hak manusia dan hanya mengetahui kehidupan dunia ini secara lahiriah, manakala kehidupan akhirat dilupakan dan tidak difikirkan. Paling malang kalau kita dapat bos yang suruh kita kerja sampai tak payah solat zuhur, sampai tak payah solat asar, sampai kena buka tudung, sampai kena pakai baju ketat-ketat, sampai langgar arahan suami. Ini yang bahaya. Didoakan kepada Siti Maisarah kena X-ray,
Katanya paru-paru didoakan agar Siti Maisarah kembali sihat. Amin ya rabbal alamin. Ingat kalau ialah kata pepatah orang putih, if you don't have a dream, kan, kalau kita tak ada impian, maka kita akan digajikan oleh orang lain untuk membina impian mereka. You will be hired to build others' dream. Kalau kita tak ada impian untuk membina empire perniagaan, ini kita ambil dunia perniagaan sikit lah. If you don't have a dream, you will work for others' dream. Kita kena bekerja untuk membina impian orang lain. Dan okeylah kita kerja untuk membina impian orang lain, itu juga satu benda yang baik. It's okay. Bukanlah kita kena berimpian juga. Tengok Ramly Burger, aku pun nak buat burger USJ macam nama United Subang Jaya, macam Ulu Subang Jaya, USJ Ustaz Sabran Jamil kan? Boleh tak lepas ni buat USJ Burger? Mana nak tahu, boleh viral macam Ramly Burger. Ramly Burger dah ada legasi dia, dah ada orang kerja dia. Dia kata if you don't have a dream, you will work for others' dream. Kita kena kerja untuk Burger Ramly contohnya. Dan it's okay membantu orang mencapai impiannya, okay. Cuma masalahnya kadang-kadang kita bro USJ, itu semalam TV Hijrah tu bro USJ. Yang masalahnya kita bekerja di bawah orang yang tak bagi kita solat. Itu masalah. Solat tak boleh, pakai tudung tak boleh, ya. Apa lagi tak boleh? Kena pakai seluar ketat-ketat pula. Allah, kesian, ya. Saya pernah pergi naik satu flight, saya tak payah sebutlah flight apa. Saya selisih dekat dia dekat pintu masuk flight, pintu masuk airport. Sebab tu dulu kan saya jenis travel pergi ceramah kat luar, bagi jadi trainer. Ya, masuk di airport tu saya nampak seorang muslimah yang masya-Allah baik. Salam tangan suami, cium. Saya pun naik flight, tengok pramugari yang buka tudung, yang pakai baju ketat, yang pakai skirt pendek ada belah pula di tengah. Itu perempuan yang tutup aurat tadi, pakai tudung, pakai baju kurung. Saya cakap, ya Allah, kenapa macam ni? Ya? Nampak tak? Maksudnya apa? Kerja yang dia buat itu terpaksa membuka tudung, pakai miniskirt, sedangkan dia di bumi pakai bertutup litup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pun rasa sedih. Nampak? Sekarang ni mungkin flight semua tutup. Jadi stewardess, pramugari terpaksa tak boleh nak kerja. Satu sudutnya tu syukurlah pasal mereka boleh tutup aurat. Tapi risau juga pasal mereka tak boleh nak kerja. Ya, so mereka usaha untuk dapat pekerjaan lain. Amin ya rabbal alamin. Pernah saya naik satu flight. Saya pernah dulu masa lepas SPM, saya mengajar satu sekolah. Sekolah saya mengajar bahasa Arab. Bila mengajar bahasa Arab, jadi saya ada junior lah kan. Lepas SPM umur 17 tahun, 18 tahun. Bila saya mengajar bahasa Arab budak sekolah menengah tu form 3, 15 tahun. Jadi 18 tahun dengan 15 tahun beza 3 tahun. Walaupun saya dipanggil cikgu, ustaz, tapi beza baru 3 tahun. 3 tahun. Saya naik satu flight, tiba-tiba seorang perempuan pramugari panggil ustaz. Saya kata, ya. Ni Ustaz Sabran kan? Ustaz tak kenal saya ke? Ustaz mengajar saya bahasa Arab masa tingkatan 3 dulu di sekolah sekian-sekian tu. Saya lah orangnya, saya tengok atas bawah, ya Allah. Kan? Maksudnya dengan, ialah perwatakan dengan tak pakai tudung, dengan miniskirt. Boleh tak saya nak selfie? Saya cakap, betul ke awak ni student saya? Ya, dulu Ustaz pernah mengajar sekolah dulu masa tingkatan 3, saya tingkatan 3. Ambil bahasa Arab. Ambil bahasa Arab. Saya ulang balik. Ambil bahasa Arab. Ya, ambil bahasa Arab. Alah Ustaz, biasalah kerja macam ni memang kena dressing macam ni, boleh tak nak selfie? Berdentum jiwa saya. Ya Allah, nak selfie dengan saya. Nasib baiklah masa tu orang tak perasan. Saya pun sebab dah student kan, saya pun senyum begitulah, dia nak selfie. So, awak depan sikit. Jangan duduk sebelah-sebelah, depan. Walaupun 3 tahun tapi menggentarkan jiwa jugalah gitu. Tapi nak ceritanya dia buka tudung, semua pakai miniskirt. Saya pun, okey, student saya belajar, boleh cakap Arab? Boleh, saya kadang-kadang saya kerja dengan, saya pun kata Airways tu memang saya pernah kerja. Boleh cakap Arab. Kan? Saya rasa dia macam pula masa tu, berdentum jantung. Gitu. Walaupun anak murid tapi junior 3 tahun saja ya, anak murid bukan junior sekolah, anak murid. Baik, tapi ceritanya begitulah, makhluk ni akan sentiasa mengajak manusia untuk
untuk lupa pada Allah. Ini hurdle yang nombor 2, dugaan nombor 2. Bukanlah kita nak, bukan saya tidaklah marahkan pekerjaan itu, tidak, ya. Tapi kita mesti ada penambahbaikan pada kehidupan, ya. Ingat pada Allah untuk menegakkan syariat. Kerana manusia ni ada yang tak suka kita menegakkan syariat dalam diri kita. Kita tak boleh semayang. Ya, saya pergi ke Speedmart, saya minta maaf dah sebut, kedai-kedai yang ada jual arak. Ya. Kadang-kadang anak-anak muda Melayu kita ni dia terpaksa susun botol arak kedai 7-Eleven, minta maaf ya. Kedai Speedmart, 7-Eleven, dia kena terpaksa susun botol arak. Menangis tak hati mereka? Wallahualam lah menangis ke tidak. Tapi siapa yang suruh susun botol tu? Supervisor. Siapa supervisor tu? Makhluk Allah Ta'ala. Dia makhluk yang menyuruh mereka untuk pasang tu. Allahu Akbar, ya. Betul, ya. Betul Kak Zahar, uniform memang kena pakai begitu, ya. Bayangkan salam suami ni, cium tangan suami, minta restu, suami balik, isteri buka aurat untuk bekerja. Saya pun tak tahu macam mana suami itu punya perasaan dan macam mana perasaan isteri itu sendiri, ya. Baik. Tak tahulah, mungkin ayah dia ke atau bapa dia kan. Sebab selalunya kalau dah kahwin beranak tak boleh naik flight, tak jadi flight attendant, tak boleh. Ya. Mengandung, kahwin boleh, yang mengandung tak boleh. Ya. Baik. Manakala akhirat dilupakan dan tidak difikirkan. Allahu Akbar, ya. Abang singa soleh, uniform nurse pun kena adjust sikit. Ya, betul lah abang singa soleh. Dah lah abang singa soleh pula. Betul, kadang-kadang uniform pun nak kena tengok, ya, uniform nurse, ya. Kadang-kadang ketat, mau makan pinggang, tengok pinggang. Allahu Akbar, ramping berbenar, ya. Kita tengok isteri, tengok nurse, tengok isteri, tengok nurse. Abang tengok nurse kenapa? Memanglah kita tengok nurse tu kan lalu depan abang. Abang tengok ni macam abang jangan nak mengada. Abang sakit kaki tau, jangan sampai sakit mata. Saya geram tengok mata abang ni, nampak kan bini kita geram pula tengok mata kita, ya. Sakit kaki ke sakit mata pula. Itu isteri sebelah lah. Sebab tu pergi hospital tu tengok, okey, abang sakit kaki, mata pun sakit juga, urut mata sikit, ya. Allahu Akbar, ya. Itu dugaan bagi orang lelaki. Bukan mudah orang lelaki nak kena pergi masjid lagi, nak pergi hospital lagi, nak jaga mata lagi. Baik. Hatim Al-A'sam rahimahullah mengatakan, aku pinta kepada makhluk manusia 5 perkara yang tidak mendapatkannya, tetapi aku tak dapat, kata dia. Yang pertama, taat dan zuhud. Balik rumah kena korek mata, betul. Tetapi mereka tidak mahu mengerjakannya. Kata Hatim Al-A'sam, nak minta manusia ni tapi sukar nak dapat. Yang pertama, minta taat dan zuhud, susah nak dapat. Yang kedua, menolong aku menuju kepada ketaatan dan kezuhudan, tetapi mereka tidak mahu juga. Kita minta tolong manusia untuk taat pada Allah Ta'ala pun susah. Ketiga, relakan aku taat dan zuhud, tetapi sebaliknya mereka benci aku. Ini juga dugaan. Kita jadi baik pun orang tak suka. Yang keempat, tidak mengganggu aku, tetapi mereka menghalang aku daripada berlaku taat dan zuhud. Dah lah tak suka, halang pula kita jadi baik. Yang kelima, tidak mengajak aku kepada jalan yang tidak diridai Allah. Maksudnya siap ajak pula manusia untuk buat maksiat, ya. Oleh demikian aku tinggalkan mereka dan menguruskan diriku sendiri. Disebabkan itu Hatim Al-A'sam, disebabkan dugaan makhluk ini besar sangat, nak taat dan zuhud orang tak suka, ya. Bila minta tolong orang tak mau tolong. Bila kita nak buat taat, orang benci pula. Bila kita nak jadi zuhud ni pula, dia ganggu pula lagi. Kemudian dia ajak pula ke jalan yang memesongkan hidup. Maka dia pun kata, kalau begitu aku tinggalkanlah orang macam ni. Gitu. Jadi kalau kita ada kawan yang suka buat maksiat, suka ajak kita buat maksiat, maka tinggalkan. InsyaAllah sedikit iklan. Ahad 6.40 Ustaz Muhsinun Nizam, 5.30 Ustaz Farid Aulia, 7.40 petang Muhammad Farul Muhammad Joy. Ini esok hari Ahad, esok. Terima kasih pada Tuan Zulkifli updatekan kuliah-kuliah yang akan berlangsung esok. Ustaz Muhsinul Nizam esok pagi, petangnya Farid Aulia, malamnya Fahrul Muhammad Joy. Masya-Allah, Ustaz Fahrul Muhammad Joy, masya-Allah. Ini antara seronok yang boleh tuan-tuan boleh hadir lah, tuan-tuan. Ya Allah Akbar. Ya, betul, ya.
Jadi maka hidup kita ni tuan-tuan perempuan, dugaannya datang daripada manusia. Selain daripada dunia itu sendiri ujian, maka makhluk ini juga ujian kita. Makhluk yang sedang kita berhadapan ini ujian. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Kata Nabi SAW, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar mengikut kadar iman sahabat kita. Lepas tu Nabi sebut, falyanzur man yukhalil, maka berhati-hatilah dalam memilih kawan. Kalau pilih kawan membawa ke akhirat, maka kawan kita akan selamat. Tapi kalau kawan kita tu ajak kita ke neraka, kita kena hati-hati, sebab kadang-kadang dia berkongsi maksiatnya di hadapan kita yang tak mampu kita nak tegur. Kawan dah sembang-sembang, dia cerita dia ada buat maksiat, dia pergi judi ke, dia pergi, kita susahlah kita nak cakap dia dah jarang lama tak jumpa. Bila dah jumpa dia cerita dia buat maksiat pula, kita nak tegur. Kadang-kadang kita nak tegur pun payah. Jadi sebab itulah makhluk ataupun kawan-kawan ni kena pilih kawan yang baik-baik. Antaranya kawan-kawan macam ni, duduk dalam majlis ilmu ni, ini salah satu tanda kawan-kawan yang baik. Ya, kawan-kawan yang baik ini ahli syurga ni dia akan cari kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia ialah ahli syurga. Ada kata, ustaz, alah ustaz, kalau baik sangat pun boleh tentu masuk syurga ustaz. Dah kalau buat baik pun boleh tentu masuk syurga. Habis tu buat maksiat tu tentu ke masuk syurga. Kan gitu. Jadi buat baik ni adalah asbab untuk ke syurga. Buat baik adalah asbab untuk ke syurga. Ya betul, diorang tu saja nak sakat. Ya, insya-Allah. Jadi saya kira kita berhenti di sini dulu tuan-tuan perempuan. Terima kasih di atas kehadiran semua. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan perempuan. Dan insya-Allah kita dah mula kuliah-kuliah subuh secara bersemuka. Jadi kita doakan agar semua proses berjalan dengan lancar dan kita boleh boleh berkuliah seperti biasa pada masa yang mendatang. Dan kita doakan agar seluruh AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan di dalam lindungan Allah Ta'ala, dan kita dapat meneruskan kuliah-kuliah online walaupun saya di Kuala Lumpur, tetap live untuk warga Seremban, Masya Allah. Terima kasih di atas kehadiran. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terima kasih pada Kak Lin Mazlin daripada Johor Bahru, Kak Zah daripada Perak, Siti Maisarah daripada Terengganu, dan semualah Best Hunters daripada Rawang kan. Saya pernah lupa dah Kak Best Hunters duduk di mana. Pak Suzana daripada Ampang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada saya akan datang. Aqulu madza tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan insya-Allah. Jangan lupa tekan button like dan share.